Okay, hari ini kita akan belajar tentang subtopik yang baru dalam bab 1, iaitu penyelidikan dalam sejarah. Penyelidikan dalam sejarah merupakan aspek yang penting untuk kita mendapatkan maklumat. Okey, sebelum kita teruskan, penyelidikan juga, kalau kamu pernah dengar perkataan research, research juga dikenali sebagai penyelidikan. Maksudnya research dalam bahasa Inggeris dan penyelidikan adalah dalam bahasa Melayu. Okey, sebelum kita teruskan lagi, penyelidikan dalam sejarah terbagi kepada 3 kaedah, iaitu yang pertama iaitu lisan, yang kedua ialah bertulis, dan yang ketiga ialah arkeologi. Pasti kamu belum pernah dengar ataupun kamu pernah belajar di sekolah rendah sebelum ini berkaitan dengan 3 kaedah ini. Jadi cikgu akan berikan penjelasan ataupun penerangan berkaitan dengan pendidikan dalam sejarah. Okey, kita akan pergi kepada yang pertama, iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan juga dikenali sebagai proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Kamu tahu kan apakah itu temu bual? Temu bual adalah proses melibatkan lebih daripada seorang berkomunikasi, iaitu melibatkan orang yang dikenali sebagai tokoh yang kamu ingin kamu dapatkan maklumat, iaitu orang yang dikenali sebagai orang sumber. Okey, siapakah orang sumber ni? Orang sumber ialah orang yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Maksudnya, jika kamu ingin mengkaji sebuah bangunan bersejarah, jadi kamu akan dapatkan tokoh ini sebagai orang sumber kamu untuk mendapatkan maklumat kerana orang tersebut mempunyai ataupun pernah melihat ataupun pernah merasai mereka pernah menduduki tempat yang kamu ingin kaji. Maksudnya tempat yang bersejarah tersebutlah. Jadi orang tersebut mungkin dia tahu mengenai sejarah bangunan tersebut. Jadi orang tersebut adalah orang yang kamu pilih ataupun orang yang tepat untuk kamu buat temu bual untuk mendapatkan maklumat. Okey, cikgu teruskan. Kaedah lisan terbagi kepada 3 tahap, iaitu tahap yang pertama iaitu melakukan persediaan temu bual. Apa yang perlu kamu lakukan ialah berkaitan dengan tentukan tokoh. Jadi orang sumber kamu perlu tentukan siapa, mesti orang yang berpengalaman dan orang yang pernah melihat. Okey, skop setakat mana yang kamu ingin kaji. Contohnya kalau kamu kaji berkaitan dengan bangunan bersejarah, jadi maksudnya kamu kaji bangunan bersejarah sahaja. Maksudnya kamu tidak akan kaji benda-benda lain. Dan yang ketiga, kamu perlu tentukan tajuk temu bual kamu. Berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan bangunan bersejarah. Okey, yang kedua, pilih soalan pendekatan sejarah. Kamu tahu soalan pendekatan sejarah? Contohnya, bilakah bangunan bersejarah tersebut dibina? Bilakah bangunan bersejarah tersebut ditinggalkan dan tidak berfungsi lagi? Siapakah yang mengusahakan bangunan bersejarah tersebut? Itu adalah contoh soalan-soalan pendekatan sejarah. Okey, yang kedua, tahap kedua ialah dapat maklumat melalui temu bual, iaitu dengan membuat persediaan lengkap. Sebelum kamu membuat ataupun menemu bual orang sumber kamu perlu tahu juga sumber-sumber bertulis yang berkaitan dengan bangunan tersebutlah. Takkan kamu tidak tahu kan, kamu perlu tahu juga sebelum kamu temu bual. Kalau tiba-tiba bila kamu ingin menemu bual orang yang kamu nak tu, orang sumber yang kamu ingin temu bual tu, tiba-tiba dia tanya balik soalan yang sama dengan kamu. Jadi kamu blank, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kamu perlu buat kajian terlebih dahulu sebelum adanya ataupun kamu berjumpa dengan orang sumber tersebut. Okey, yang kedua, meyakinkan tokoh untuk memberi kerjasama. Jadi maksudnya kamu perlu yakinkan orang sumber kamu untuk beri kerjasama, iaitu kamu ingin melakukan satu penyelidikan berkaitan dengan bangunan tersebut. Jadi kamu perlu yakinkan orang sumber untuk memberi kerjasama, memberikan maklumat juga untuk mengukuhkan lagi kajian kamu itulah. Jadi maksudnya kamu perlu yakinkan orang tersebut untuk berikan maklumat juga. Okey, tahap yang ketiga iaitu proses rakaman temu bual. Rakaman maksudnya kamu perlu record juga apa yang kamu ingin temu bual tu, kamu perlu record. Kebiasaan sekarang orang akan record menggunakan telefon bimbit saja ataupun handphone untuk record. Jadi sekurang-kurangnya bila kamu kan kebiasaan kita akan buat temu bual kan kita tulis, kadang-kadang apa yang kita tulis tu tidak sama dengan apa yang kita dengar. Kadang-kadang benda tu akan jadi menyeleweng. Jadi kita perlukan rakaman juga untuk mendapatkan info yang lebih jelas daripada orang yang kamu ingin kaji tadi lah, orang yang kamu temu bual.
Jadi apabila kita dengar semula rakaman tersebut, jadi kita akan dapat tahu apa yang kita tulis itu sama ke tidak dengan apa yang kita dengar. Okey, apa yang perlu kamu tahu ialah dalam tahap yang ketiga ni ialah membuat senarai. Senarai apakah yang kamu dengar. Yang kedua ialah menyalin apa yang kamu dengar juga daripada suntingan rakaman tu dan menyunting rakaman. Maksudnya kamu record. Selain daripada kamu record suara, kamu boleh juga record dalam bentuk video. Maksudnya kamu ada evidence yang kamu telah membuat temu bual bersama orang sumber yang kamu telah pilih. Okey, yang kedua, menilai fakta dengan sumber bertulis. Menilai sama ada fakta yang diberikan itu adalah sama. Maksudnya orang sumber tadi bukan fokus pada seorang saja, maksudnya lebih daripada seorang. Jadi bila kamu dah dengar beberapa orang yang kamu dah pilih, ada ketidakpersamaan di antara contohnya 3 orang yang kamu temu bual? Adakah wujud persamaan di antara ketiga-tiga tokoh yang kamu pilih tadi? Jadi kalau betul, jadi memang betul lah fakta yang tersebut adalah fakta yang betul dan kamu perlu tulis. Dan yang ketiga di situ iaitu menyimpan rakaman. Menyimpan rakaman, okey, menyimpan rakaman maksudnya rakaman tersebut akan dijadikan sebagai evidence kamu nanti. Okey, boleh faham ada 3 tahap dalam kaedah lisan. Okey, seterusnya kaedah yang kedua iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis ialah kajian terhadap suatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat ataupun ditulis. Maksudnya sumber tersebut adalah sumber yang pada zaman dulu kan kamu tahu manusia tidak ada pen, tidak ada pensel. Jadi mereka akan gunakan apa-apa peralatan ataupun benda yang keras akan digunakan sebagai untuk mereka menyampaikan sesuatu ataupun menyampaikan hasrat yang terbuku di hati mereka. Jadi itu yang mereka akan gunakan kaedah tersebut. Jadi mereka akan gunakan dinding gua di batu ataupun di kayu ataupun gading. Mereka akan cuba pahat ataupun tulis pada dinding tersebut. Contohnya dinding ini. Kamu akan nampak di dinding ini akan dipahat batu sebab tidak ada pensel, tidak ada pen. Jadi mereka akan gunakan di batu, mereka akan buat lukisan apakah yang mereka buat hari ini. Contohnya. Okey, contoh lain ialah catatan harian seseorang, fail kerajaan dan catatan pengembaraan. Ini catatan pengembaraan ni kebiasaannya orang yang orang-orang putih dulu lah ataupun orang British dulu yang menguat pengembaraan yang akan menyebabkan catatan tersebut akan dijadikan bahan sejarah mereka. Okey. Ini adalah proses kaedah bertulis. Ada 5 step, 5 steps. The first one is mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh ataupun institusi. Yang pertama, kamu perlu kenal pasti dulu sumber tu. Yang kedua, ialah mendapat dan mengesahkan sumber bertulis. Yang ketiga ialah mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Maksudnya, bila kamu dah dapat dan sahkan sumber itu betul, jadi barulah kamu kumpul dan mula simpan. Maksudnya kamu perlu dapat dan sahkan dulu. Betul ke dia sumber yang kamu dapat, barulah kamu mula kumpul dan simpan. Okey, yang keempat ialah menggunakan peralatan yang sesuai. Peralatan tu contohnya kamu gunakan teknologi yang sekarang contohnya komputer riba, laptop, handphone. Jadi itu dan seterusnya peralatan arkeologi. Okey, lepas ni kita akan tengok apakah peralatan arkeologi. Jadi maksudnya peralatan ini adalah digunakan contohnya di laptop dan handphone digunakan untuk mengenai apa yang kamu dah jumpa daripada sumber yang bertulis. Okey. Seterusnya yang terakhir, the final step is menganalisis hasil dapatan. Apa yang kamu dapat tadi, yang kamu dah type, yang kamu dah dapat, jadi itu yang kamu rangkumkan semula jadi satu. Contohnya kamu dapat daripada 5 bahan bertulis, kamu cari persamaan, sama ada persamaan ke tidak di antara maklumat-maklumat yang kamu dapat daripada sumber-sumber yang berbeza. Jadi kamu rangkumkan adakah tidak persamaan yang wujud. Kamu cuba analisis. Dari satu-satu sumber tu kamu analisis jadi 1, 5 kepada 1. Ada persamaan ke tidak daripada sumber yang kamu dah dapat tu. Jadi itu dinamakan sebagai proses yang terakhir dalam kaedah bertulis itu menganalisis, analyze. Okey? Cikgu teruskan dengan yang berikutnya. Okey, ini adalah kaedah yang ketiga. Kaedah arkeologi ataupun gali cari ataupun ekskavasi. Ada 3 nama, arkeologi, gali cari, ekskavasi. Okey, kaedah ini adalah kaedah secara saintifik
untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Maksudnya memang ini adalah kaedah yang macam mana kita mau dapatkan sumber primer. Kamu dah belajar kan sebelum ini 1.4 sumber sejarah, sumber primer. Maksudnya sumber yang betul-betul sumber yang belum diolah. Sumber yang belum diterbitkan. Sumber yang kamu jumpa. Okey, antara bahan yang telah dijumpai contohnya fosil, tembikar, bahan logam, binaan daripada batu. Okey, contoh yang itulah yang kamu dah pernah dengar sumber primer. Ingat sumber primer itu apa? Okey. Di sini ada penerangan sedikit berkaitan dengan ekskavasi, iaitu proses kumpul data dalam bidang arkeologi untuk memperoleh maklumat tentang masa lampau manusia. Maksudnya proses yang kamu nak dapatkan data yang sahih, data yang benar, fakta yang betul. Jadi itu adalah ekskavasi. Okey, cikgu teruskan. Ini adalah aktiviti gali cari. Ada 4 proses. Ini adalah 4 proses yang paling penting dalam aktiviti gali cari ataupun ekskavasi. Yang pertama, perancangan grid sebelum ekskavasi. Okey, seperti yang kamu boleh tengok di gambar yang pertama tu. Okey, ada 2 wanita. Mereka buat perancangan grid. Maksud grid tu, kamu tahu grid, buatkan petak. Segi 4. Segi 4 sama. Di kawasan yang dikenal pasti ada sumber sejarah. Okey, yang kedua, setiap petak grid akan diberikan nombor rujukan. Okey, kalau kamu lihat secara jelas, okey, nanti cikgu akan share juga slide ini. Dalam gambar yang kedua tu, kamu nampak di tali yang telah disediakan grid itu ada nombor. Jadi maksudnya nanti bila kamu dah gali, contohnya sejarawan dah ataupun ahli ekologi yang gali, bila mereka jumpa, contohnya bahan tersebut dijumpa di petak yang bernombor 24. Jadi orang akan tahu yang bahawa sumber tersebut dijumpai di petak nombor 24. Itu adalah betapa pentingnya grid tersebut diberikan nombor rujukan. Contohnya kalau tidak diberikan nombor, contohnya seorang ahli ekologi menggali lubang tersebut, jumpa di sini, tapi tak dapat diselesaikan pada hari ini. Okey, dia beritahu dengan kawan dia lain, okey, esok kita tu lagi. Esok kita pergi lagi ke sini, kita cuba cari. Lepas tu pagi esok tak tahu pula di mana keberadaan petak tersebut sebab tidak dinomborkan. Jadi akan menyusahkan semua ahli ekologi lah. Jadi itu adalah kepentingan betapa pentingnya petak tersebut diberikan nombor grid. Okey, yang ketiga, menandakan kawasan berdasarkan pelan. Okey, seperti yang dalam gambar tu kamu tengok, menandakan kawasan tu bila kamu dah jumpa sumber tersebut, jadi kamu dah tahu tadi kan di nombor 24 petak 24, jadi kamu perlu tanda di kawasan tersebut berdasarkan pelan, di mana kedudukannya di utara ataupun di selatan. Jadi itu adalah kepentingan kita perlu tanda kawasan berdasarkan pelan. Okey, yang keempat, proses dalam aktiviti gali cari iaitu ekskavasi dengan mencatat penemuan. Mencatat penemuan, di mana kamu perlu catat apa yang kamu jumpa dekat petak nombor berapa. Jadi itu yang kamu perlu analisis dalam aktiviti gali cari. Okey, cikgu tak nak pergi lebih jauh, setakat itu sahaja. Untuk kamu, cikgu dedahkan sikitlah berkaitan dengan aktiviti gali cari ini. Cikgu teruskan dengan slide yang berikutnya. Ini gambaran jelas, yang lebih jelaslah kamu tengok. Yang ini aktiviti gali cari yang berada di satu petak grid. Seterusnya, ini gambar yang kedua, tadi kamu boleh tengok. Telah ditetapkan berdasarkan pelan. Dan gambar yang ketiga ialah, gambar yang ketiga ni kamu boleh nampak ada nombor di setiap petak grid tersebut. Jadi apabila contohnya, yang lelaki menggunakan baju hitam tu, dia menjumpai sumber arkeologi ataupun sumber sejarah tersebut di petak yang dia tengah gali tu. Jadi di situ mereka akan fokus di situlah. Selepas ini mereka tak akan cari di tempat lain. Sebab kalau mereka cari di semua tempat yang terdapat grid tersebut, mereka akan bazirkan masa mereka dan kos. Okey. Okey, ini adalah kerja-kerja di makmal arkeologi. Ada beberapa kerja-kerja yang perlu dilakukan di makmal arkeologi, iaitu pertama, iaitu pemunggahan dan pengisihan. Pemunggahan tu ambil, unggah. Pengisihan ialah kamu mula menyisih. Yang mana penting, yang mana tidak. Jadi kamu akan mula atur dan mula susun. Yang kedua, pembersihan. Kalau kamu pernah tengok cerita-cerita yang berkaitan dengan zaman
di cerita apa? Cikgu dah lupa dah cerita tu, yang ada The Rock berlakon di dalam cerita tersebut, yang kalau kamu pernah nampak, iaitu berkenaan dengan zaman Mesir Purba, dan ada ahli sejarawan ataupun ahli arkeologi yang membuat kajian mengenai sumber-sumber yang lama, iaitu zaman-zaman Firaun, iaitu kamu nampak di situ dalam cerita tu adalah ahli arkeologi mula melakukan pembersihan pada bahan ataupun sumber tersebut menggunakan berus. Jadi itu adalah kerja yang kedua, iaitu pembersihan. Okey, yang ketiga ialah pengkatalogan dengan nombor pengenalan. Contohnya tadi pengkatalog, contohnya buku. Buku adalah boleh dikatakan sebagai katalog jugalah. Jadi apa yang kamu contohnya tadi, sumber yang pertama kamu letakkan di muka surat yang pertama. Jadi bila kamu nak tu nanti, bila kamu nak tengok semula, jadi kamu dah tahu. Oh, dia di muka surat pertama adalah berkaitan dengan sumber yang kamu jumpa di tempat ini. Okey, muka surat kedua ialah berkaitan dengan bahan yang kamu jumpa di tempat lain. Contohnya, jadi kamu ada rujukan. Okey, dan diberikan nombor pengenalan lah. Contohnya tadi kamu jumpa tembika di lokasi yang pertama. Jadi kamu labelkan nombor di situ 1. Itu adalah contoh lah. Okey, yang keempat ialah penganalisisan untuk dapatkan maklumat. Jadi berkaitan dengan kamu perlu analisis lah. Apakah fungsinya pada zaman dahulu, bahan tersebut, contohnya tembika tadi. Jadi bila kamu dah tahu, jadi berjayalah kajian arkeologi kamu tu. Okey, seterusnya, ini ada juga dilakukan, iaitu arkeologi bawah air. Kajian arkeologi bawah air adalah tentang kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia terdampar di dasar laut, sungai dan tasik. Contohnya, pada zaman dahulu mungkin ada berlaku kapal perniagaan ataupun kapal perdagangan orang dahulu yang tenggelam disebabkan itulah karam. Jadi, mungkin ada tinggalan sejarah pada kapal tersebut, jadi orang ingin ataupun ahli arkeologi ingin membuat kajian. Jadi apa yang berlaku dalam kaedah arkeologi ni sama saja seperti yang di daratan tadi, yang di tanah tadi sama saja prosesnya, tapi bezanya ialah dikendalikan oleh pakar. Mesti pakar kan, mesti orang tersebut pandai berenang, takkan orang tu pandai di daratan, pandai buat kajian arkeologi di daratan, tapi tidak pandai berenang. Tiba-tiba dia disuruh untuk pergi ke mana? Pergi ke laut, pergi ke dasar laut. Apa yang jadi? Dia tak pandai berenang. Lemas lah dia. Okey, jadi maksudnya perlu dikendalikan oleh pakar menggunakan teknologi dari luar negara, sebab kebanyakan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan kaedah arkeologi ni, kajian arkeologi ni adalah memerlukan teknologi yang canggih dan melibatkan kos yang tinggi. Kamu tengok dari segi gambar, kamu boleh tengok gambar pun kamu dah tahu dah berapa kos yang dilibatkan untuk buat grid, untuk sediakan pakaian selam, untuk menggali, bukannya guna cangkul dalam laut. Macam mana kamu nak mencangkul dalam laut? Jadi itu melibatkan kos yang tinggi. Untuk melibatkan peralatan tu itu dah banyak. Jadi rangkumannya sebelum cikgu akhiri pembentangan ataupun penjelasan cikgu ni. Jadi dalam pendidikan dalam sejarah ada 3, iaitu yang pertama apa tadi? Lisan, bercakap, ingat lisan, cakap, bertulis, tulis, dan yang ketiga ialah arkeologi, iaitu mengkaji daripada benda-benda tinggalan sejarah pada zaman dulu, iaitu terbagi pada 2, daratan dan bawah air. Okey, itu saja.